Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Berikut adalah video sambungan daripada infinite sequence yang saya dah bincangkan sebelum ini. Macam mana kita nak menentukan the end term of the given sequence. Okey, sekarang ni kita nak bincangkan mengenai perkara kedua dalam subtopik ini, iaitu convergent ataupun divergent of a sequence. Jadi dia, bila kita sebut convergent ataupun divergent of a sequence, dia sangat berkait rapat dengan penggunaan yang ini, limit. Limit ya. Jadi kalau kita lihat contoh kat sini kan, kat sini let's say kita diberi an sama dengan n over 2n plus 1. Macam ni kan, ataupun dari segi penulisan dia kita boleh buat macam ni lah. Ya, macam ni. Jadi untuk menentukan dia converge ataupun diverge, kita akan set limit ya, macam ni ya. Set limit terhadap an tu, an yang ni. Lepas tu kita cuba dapatkan nilai. Now kita we are going to evaluate the limit. Seperti biasa, jangan lupa apabila kita nak evaluate the limit, mula-mula kena substitute dulu ni, yang infinity ni, the limit value ni kan, infinity ni masukkan ke dalam, tengok apa cerita. Cuma bila kita substitute the limit value ni, kita dapat apa? Kita dapat infinity over infinity kan. Jadi bila kita dapat infinity over infinity, maka kita kena apply the L'Hopital rule ya. Ingat semula yang ni ya. So L'Hopital dia bagi tahu kena differentiate yang atas, yang ni kena differentiate yang bawah. So sebab itu kita dapat 1/2. Jadi oleh sebab limit itu memberikan satu jawapan yang bukan infinity, maka kita katakan the sequence is converge to 1/2. Boleh ya? Akan tetapi kalau hasil di sini kita dapat infinity, maka dia adalah diverge. Okey, dia mesti satu nombor lah. 1/2, 0, 200, 2000, 1/2000, tak kisahlah apa nombor sekalipun. As long as it is a numbers, maka dia converge. Boleh ya? Okey, cuba kita lihat satu contoh kat sini sebelum kita pergi satu contoh lain yang agak berbeza tu. Yang ini ya. Cuba lihat ya, yang ini. Cuba kita perhatikan. Jadi kita ada limit n over n plus 1 ya. Yang macam ni kan. Jadi cuba kita lihat dia converge ke ataupun diverge. Jadi apabila kita nak tahu dia converge ataupun diverge, maka kita kena solve the limit lah. Tengok dapat jawapan tak, dapat satu nombor tak, ke dapat infinity. Jadi apabila kita nak cuba selesaikan dia, seperti biasa kita cuba masukkan nilai ni, nilai infinity ni ke dalam. However, apa yang kita peroleh adalah it end up dengan infinity over infinity. Jadi kita bolehlah guna L'Hopital ya, untuk dapatkan jawapan. Cuma yang saya tunjukkan dekat bawah ni, ini cara lama. Cara lama di mana saya bahagikan numerator and denominator with the highest power of n. Maksudnya saya bahagikan semua sekali dengan n, the highest power. Jadi kamu boleh tengok lah ya. Ini cara yang kita belajar dulu, tapi kita ini panjang. Baik kita guna L'Hopital kan. Macam ni, L'Hopital macam ni. Tengok, 2 baris saja, 2 baris saja dah dapat jawapan. Sama je. Ini satu kan, ini satu. Ini kalau silap sikit, wassalam, habis. Jadi kita guna L'Hopital, jadi straight away kita akan dapat 1. Oleh sebab limit ini dapat 1, maka the sequence converge. Okey, macam itulah.
contoh yang lain pula. Ini sama juga. Ini saya guna L'Hopital. Tengok saya dapat ln n over n. Saya guna L'Hopital. Saya masukkan nilai ni semula ke dalam dan saya dapat nilai kosong. Ya, bila dapat satu nilai kosong pun tak apa. Ya, maka the sequence adalah converge sekali lagi. Boleh ya? Okey, now kita pergi kepada contoh lain pula. Yang ini ada 3 contoh je. Okey. Kalau perhatikan 1, 2, 3 tu kan, nombor 1 tu macam sama je, common kan. Bentuk ni kiranya dah biasa jumpa kan, so kurang mencabarlah. Jadi ini kita congak pun dah boleh dah. Dah boleh congak dah. Maknanya kalau kita congak kan, kalau n tu approaches to infinity, kalau kita set for limit kan, kita set for limit, kita dapat belah atas ni infinity over infinity. Lepas tu kita akan apply L'Hopital. Kita akan differentiatekan atas, dapat 1, differentiatekan bawah, dapat 3. Sebab itu dapat 1/3. Ni kan. Jadi dia dapat nombor kan, dapat nombor, maka dia converge. Ni lah. Ini senang bah. Ini senang. Okay, no problem. Nombor 2. No, kita pergi nombor 3 dulu. Pasal nombor 2 ni ada factorial. Ni macam mana saya kata ni? Kita mana biasa dengan factorial ni? So, kalau tak ada factorial, bolehlah kita cerita. Bila ada factorial ni, okay, kita kena buat something. So, kita kena belajar benda baru lah. How to solve this kind of problem. Yang nombor 3 ni kita buat dulu sebab dia tak ada factorial. So, macam mana nak buat? Cara dia sama juga. So, somehow kita akan apply L'Hopital juga macam ni. Macam ini. Okay. Ni ringkas je lah. Ni ringkas saja. Ya. Nampak tak? Ini adalah the given an kan? Okay. Lepas tu yang bawah ni, perasan tak saya dah differentiatekan? Saya sebenarnya menggunakan L'Hopital. Ya. Saya differentiatekan yang atas ni, saya differentiatekan yang bawah ni, dan saya akan dapat 1 over n dan the rest of this. Lepas tu saya pemudahkan, saya dapat jawapan dia 1. Okay. So boleh tengok. So bila dapat 1, dia ni the sequence is converges. Okay, selesai yang itu. Nampak je ln, tapi once kita dah familiar dengan, get used dengan L'Hopital, buat je lah. Cuma jangan salah differentiate lah ln tu. Okay, ln eksponen. Saya faham yang pelajar biasanya dia agak fobia sikit dengan ln, eksponen dan sebagainya kan. So tapi kalau kita biasa buat soalan, then should be okay. Okay, now kita pergi kepada factorial ini. 2n minus 1 factorial, 2n plus 1 factorial. So macam nak buat? Okay, sebelum kita membincangkan pasal benda-benda ni kan, jom kita tengok sikit konsep macam mana factorial tu. Apa tu factorial sebenarnya? Okey, saya bagi contoh mudah kat sini. Kat ini senang, saya suka bagi analogi. Jadi biar kita semua sama-sama fikir, dan kalau kita nak kita up sikit dia punya soalan tu untuk yang susah sikit, kita dah boleh faham dah. Baik, nampak tak yang ni? Yang bermula ni saya ambil contoh. Kalau 5 factorial. 5 factorial ni sebenarnya adalah 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Yang ini faham kot? Kan? Ini memang dia punya cara dia lah sebenarnya. Darabkanlah semua. Kalau nak cek balik, boleh tekan calculator lah. 5 factorial, terus dapat jawapan. Baik. The first line here, ini adalah kembangan yang basic. Yang barisan nombor 2 ni, saya sebenarnya boleh juga saya tukarkan sikit. Yang 5 darab 4 darab 3 2 1 ni, saya buat macam ni. Sama je sebenarnya.
Saya matikan, saya letakkan factorial tu selepas 3. Di mana kalau saya tak nak factorial ni, saya buat je lah macam atas tu. Sebenarnya 5, 4, 3, 2, 1 sama kat atas. Cuma saya letak factorial tu dekat 3. Dia sama jawapan dengan yang atas. Okey. Jadi barisan yang ketiga ni saya letak factorial tu dekat 4. Di mana kalau kita kembangkan factorial ni, 4 factorial ni, kalau saya kembangkan, dia dapat apa? Dapat sama juga. 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Sama. Jadi bentuk yang dekat 2 yang terakhir ini sebenarnya memberikan jawapan yang sama. Cuma cara representatifnya sahaja yang kita permudahkan. Okey. Jadi kalau saya tak nak dia suatu nombor, cuba kita perhatikan, saya buat dia n factorial. Perasan tak, kita boleh ungkapkan n factorial ini sebagai mula-mula n, lepas tu n tolak 1 lah. Cuba tengok contoh ni. Ini kan 5, ini 4, ini 3, 2. Kan dia setiap tu akan tolak 1, tolak 1, tolak 1 kan. Sebab dalam factorial dia memang mesti tolak 1. Okey. So jadi ungkapan ini dia akan jadi n darab n tolak 1 darab n tolak 2 darab n tolak 3 darab seterusnya. Jadi kalau saya nak another representation bagi ungkapan yang atas ni, kan saya boleh buat macam ni kan. Nampak tak? N darab n tolak 1, saya buat factorial kat sini. Jadi kita faham-faham lah. Bila kita buat factorial mati kat sini, kalau kita nak kembangkan ni, sama dia macam atas. Semacam tu. Boleh nak? Baik. Saya bagi satu contoh lagi. Macam mana analogi ni boleh bantu kita. Nampak tak? Katakan saya bahagikan 5 factorial bahagi 4 factorial. Jawapan ni 5. Ya, jawapan ni 5. Ya. So, katakan secara manual saya kembangkan. Saya kembangkan 5, 4, 3, 2, 1. Yang bawah ni 4, 3, 2, 1. So, boleh tak kita cancelkan yang ini? 4, 3, 2, 1 ni hasil dia kan sama dengan 4, 3, 2, 1 kat atas ni kan. So, saya boleh cancelkan ini, boleh cancelkan bawah ni. So, saya dapat hanya 5. Okey? Tetapi cuba tengok yang ke bawah ni pula. 5 darab 4 factorial. Kan? Saya boleh tulis macam ni. Yang dekat bawah tu pun saya boleh tulis hanya 4 factorial saja. Jadi perasan tak? Kalau belah atas dengan belah bawah ni factorial dia sama, macam 4 ini 4 kan, kita boleh cancelkan. Dan saya dapat 5. Nampak tak? Jadi maknanya untuk kita cancelkan factorial, nilai ini mesti sama. Boleh? Jadi dengan kata lain, cuba tengok. Ni dia. Mana tu pergi? Yang ini. Nampak tak? Saya sebenarnya nak cancelkan. Jadi saya kembangkan yang bawah ni. Maknanya ini 2n tambah 1 kan. So ungkapan seterusnya adalah 2n tambah 1 tolak 1. Sebab itu saya dapat 2n kat sini. Lepas tu selepas 2n ni 2n tolak 1 lagi. Jadi saya stop lah dekat sini. Sebab saya dah dapat ungkapan yang sama dengan atas, di mana saya boleh cancelkan. Okey, sebab itu saya dapat sebab itu saya dapat yang ini, ya. Saya dapat yang ini. Bila dah dapat yang ini, saya pun set limit. Cuba selesaikan tanpa menggunakan L'Hopital pun, tak payah pakai. Saya dapat jawapan dia kosong. So bila dapat jawapan kosong, maka dia sequence converge. Okay guys, so hari ni kita belajar beberapa bentuk baru, terutama yang factorial tu and how to solve it. Ada contoh lagi tak? Okay, tak ada. Okay guys, so that's all for now. So thanks for watching my video. See you in the next video.